Quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita dapat ketemu lagi pada tengah hari ini. Allah Ta'ala dengan rahmatnya diberi kita izin untuk duduk dalam kesibukan kita bertugas, diberi kita masa dan kelapangan, dan ada kehendak, diterbitkan kehendak dalam hati kita untuk kita hadir di surau, untuk kita dengar majlis ilmu sebelum kita dirikan solat zuhur. Moga-moga kehendak ini Allah Ta'ala kekalkan dan diberi kita rasa ikhlas dalam duduk dan benar-benar untuk dengan hajat untuk memahami dan mengamalkan apa yang kita pelajari, insya-Allah. Okey, sambung. Ini baca Bidayatul Hidayah. Okey. Masih lagi mengatakan tentang bahaya lidah. Ini masih lagi dalam bab menjaga lidah, dan dia kata jagalah lidahmu daripada 8 perkara. Sekarang ni kita dah sampai nombor 5 daripada perkara yang bahaya dalam lidah ni, yang dikata jangan buat. Dah sampai nombor 5. Muka surat berapa tu tak tahu mana. Okey, dalam nombor 5 ni, yang sebelum ni kita dikatakan, dibincangkan janganlah engkau berdebat atau bertengkar atau suka membantah perkataan orang lain. Itu dah habis lah. Hari ni kita nak baca bahaya lidah ni, benda yang dilarang buat. Dikatakan memuji diri sendiri. Memuji diri sendiri. Dalam hal ini, hal apa ni? Hal memuji diri sendiri ni, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa." Maka janganlah kamu, surah An-Najm ayat 32, maka janganlah kamu menganggap dirimu bersih. Sebenarnya Allah lebih tahu siapakah orang yang lebih bertakwa kepadanya. Kat situ yang dikatakan larangan tu, larangan nak puji diri sendiri. Ini yang kadang-kadang kita buat ni, kita tak sedar. Tak sedar. Dalam perkataan kita, orang perasan kita cakap yang kita ni baik daripada orang lain. Dan kadang kita tak sedar. Kita cakap kita ada ni, kita ada itu, kita sebut. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita puji diri kita baik. Kita tak sedar. Sebenarnya larangan ini Allah Ta'ala dah tulis dalam Quran. Dia kata jangan kamu menganggap diri kamu bersih. Jangan. Eloklah kita anggap ni diri kita ni banyak dosa. Elok kita menganggap benda ni sebagai benda yang banyak dosa. Lepas tu boleh catat ini satu perkataan daripada kitab ni, Nasaihul Ibad. Apa perkataan ni? Dia kata tanda orang bertakwa itu ada 5. Ini perkataan siapa ni? Perkataan Osman bin Affan. Kalau catat boleh catat, elok catat sebagai panduan kita. Apa dia? 5 ni. Pertama dia kata apa? Dia tidak bergaul kecuali dengan orang-orang yang boleh membaiki agamanya. Dia tak gaul. Dia tak kawan dengan orang, tak rapat dengan orang, kecuali orang tu boleh tolong dia baiki agama dia dan membaiki ucapannya. Ucapan ni maksudnya kata-kata dia. Maknanya dia kena pilih kawan lah. Dia kena pilih kawan. Tak boleh dengan semua orang dia rapat. Tak boleh. Dia boleh kenal semua orang. Dia boleh bertegur sapa dengan semua orang. Tapi untuk rapat, untuk jadi kawan yang baik, dia kena pilihkan kawan. Siapa? Kawan yang boleh baiki agama dia. Dalam kawan ni, orang-orang bertakwa ni, dia dipilih kawan dia. Dia tak boleh kawan dengan sesebarang manusia, tak boleh. Ini bahaya. Lagi, nombor 2, apa dia kata? Apabila dia mendapat satu yang besar daripada kesenangan dunia, maka dia menganggap itu sebagai musibah. Dia menganggap sebagai musibah. Kenapa? Dia bimbang. Kenapa? Bimbanglah. Bimbang dengan nikmat yang besar ini, maka lahirlah satu benda yang sangat bahaya bagi diri dia. Itu nama dia kelalaian. Itu nama dia kelalaian. Waktu orang-orang bertakwa ni, dia tak nampak senang ni, kemewahan yang besar ni, benda yang baik. Bimbang. Dia sangat bimbang. Apa? Dengan benda yang besar ni, nikmat yang besar ni, dia anggap sebagai musibah. Sebab tu ada kisah dulu zaman Rasulullah, bagaimana seorang gubernur
yang soleh. Rasulullah beri dia dinar yang banyak untuk dibawa pulang, untuk diagih-agihkan kepada fakir miskin. Bila sampai rumah, dia cakap dengan isteri dia, "Engkau tolong aku. Musibah telah menimpa kita. Musibah telah menimpa kita. Musibah telah menimpa kita." Kisah ni juga ada diceritakan dalam zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Gubernur dia kata, musibah dah timpa kita. Dia cakap dengan isteri dia. Isteri dia kata, kenapa? Adakah Amirul Mukminin telah meninggal dunia? Itu zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia kata, tidak. Aku telah diamanahkan wang ringgit yang banyak untuk aku agih-agihkan. Tolong aku, agihkan cepat. Kerana inilah musibah yang menimpa kita. Dia takut duit tu dia terpakai ke apa benda ke. Orang-orang soleh dulu, dia dapat amanah, dia rasa benda ni musibah. Dia dapat jawatan, dia takziah kat diri dia. Kenapa? Dia bimbang, dia tak dapat lahirkan amanah ni menyebabkan dia akan disiksa di akhirat. Dia akan ditanya. Begitulah orang dulu, orang soleh dulu. Lepas tu dia katakan orang soleh ni bila dapat nikmat yang besar, dia takut. Dia bimbang. Apa? Takut dengan nikmat ini bawa dia pada kelalaian. Okey, nombor 3. Orang bertakwa tu, Osman bin Affan kata apa? Sayyidina Osman bin Affan kata apa? Apabila mendapat sedikit nikmat daripada urusan agama, mendapat sedikit nikmat daripada urusan agama, ia memandang sebagai untung yang besar. Dapat sedikit nikmat urusan agama, dia kata, wah, ni keuntungan yang besar bagi diri dia. Dapat ada majlis ilmu, dia kata, wah, ni untung yang besar bagi diri dia. Dia dapat faham apa dia belajar, ni untung yang besar bagi diri dia. Dia sangat berasa beruntung. Memang ada orang macam tu. Baguslah macam tu. Itulah orang-orang bertakwa. Dia tak tahu satu benda ni. Ini dia tahu. Oh, dia kata ni nikmat yang besar. Macam baru-baru ni jugalah ada masa belajar ada yang tanya tu pasal tu lah. Pasal macam mana ulama kata bila kita sembahyang jemaah, macam mana kita dikatakan mendapat rakaat dengan imam? Ialah apabila kita boleh rukuk bersama imam. Betul? Dalam kitab fiqh semua sebut gitulah. Kita dapat rukuk dengan imam, kita dapat rakaat. Kalau kita sampai, kita takbir, kita baru nak rukuk, imam dah bangun, mana tak dapat rukuk dengan imam, kita kena ganti rakaat tu. Satu tu. Jadi, daripada mana ulama ambil dalil? Dia adalah daripada ayat Quran. Wa aqimus solata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu ayat Quran tu lah. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Jadi ulama ambil daripada situ mengatakan siapa dapat rukuk dengan imam, dia dapat rakaat. Jadi orang yang bertanya tu kata, wah, untunglah dia dapat tahu. Memang betul. Kita selama ni kita tak tahu, kita tak belajar, kita tak dengar kan. Dan selama ni orang tak pernah fikir macam mana ulama susun dalil ni kata dapat rakaat dengan rukuk ni. Rupanya ada ayat Quran tu, surah Al-Baqarah ayat 43. Dia kata gitulah. Jadi dia rasa sangat beruntung. Betul. Memang orang bertakwa memang gitulah. Orang yang baik ni memang gitu. Dia rasa untung betul. Oh, Nyai baru tahu cara yang wuduk yang betul. Dia rasa untung. Dia rasa untung. Okey, nombor 4 dia kata apa? Tidak memenuhi perutnya. Mereka tak makan dengan sangat kenyang. Walaupun dengan sesuatu yang halal, bimbang bercampur dengan yang haram. Dia tak makan banyak. Sampai kenyang sangat dia tak makan. Orang yang bertakwa ni. Kenapa? Dia takut dalam makan banyak-banyak tu ada benda yang tak baik masuk dalam perut dia. Nombor 5. Ni yang dia kata nombor 5 ni. Melihat orang lain bersih dari dosa, sedangkan melihat dirinya penuh dengan dosa. Ni laluan orang bertakwa. Kalau dia rasa diri dia penuh dosa, tak adalah dia akan memuji diri dia. Betul tak? Kalau dia rasa dia ni tak ada punya apa-apa, tak mungkin dia nak bangga diri dia. Nak puji diri dia. Lepas tu, kita ambil perkataan seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Dia kata, dua perkara yang menyebabkan binasanya seorang manusia. Jangan ada kat kita ni dua perkara ni. Kalau ada dua perkara ni, habis. Jahannam manusia tu. Rosaklah dia. Pertama, dia kata apa? Putus asa. Memanglah kalau orang dah putus asa, memanglah rosak diri dia.
putus asa. Putus asa. Dia apa segi ya? Putus asa. Tak boleh ada putus asa. Kalau ada putus asa ni bahaya ni. Lebih lagi, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kerana itu adalah sifatnya iblis. Jangan putus asa. Ada dosa, taubat. Kita buat dosa, taubat lagi. Jangan putus asa rahmat Allah. Tak dapat bangun malam, cuba lagi bangun malam. Tak dapat baca Quran banyak, cuba lagi. Jangan putus asa. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita tu, pastilah pertolongan Allah itu dekat. Hampir. Cuba lagi. Tak dapat, cuba lagi. Jangan putus asa. Jangan kata, susah nak bangun malam, tak payah bangun dah. Tak boleh gitu. Tu dah kata macam putus asa. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah itu rahmat ni luas, mengatasi kemurkaan dia. Jangan putus asa. Dosa banyak pun, dah pernah dulu buat dosa macam-macam, jangan putus asa. Jangan putus asa. Kenapa? Nanti membinasakan manusia. Itu kata-kata siapa tu? Abdullah bin Mas'ud. Pertama, putus asa. Kedua, dia kata apa? Bangga diri. Ni merosakkan ni. Bila dia bangga diri, tu dia puji diri sendiri tu. Rupanya bangga diri ni mendatangkan kerosakan yang buruk pada diri kita ni. Lepas tu jangan bangga diri kita lah. Jangan cerita dengan kawan ke apa benda ke, kita ada ni. Tak boleh. Ni bangga diri ni sangat-sangat merosakkan manusia. Lepas tu antara bahaya lidah, antara dosa lidah, ada 8 perkara yang disebut dalam kitab ni. Nombor 5, dia kata apa? Puji diri sendiri. Jangan puji diri sendiri. Cukuplah. Pernah orang bertanya kepada bijak pandai, ahli hikmah. Dalam kitab tulis pernah orang bertanya dengan ahli hikmah. Apakah kebenaran yang buruk? Apa kebenaran? Tapi kebenaran ini buruk betul sebenarnya. Lalu ahli hikmah ini menjawab, pujian seseorang terhadap dirinya. Walaupun itu benar, dia benar. Dia kaya, dia benar. Dia cantik, benar. Tapi dia jadi buruk. Dia jadi teruk. Bila apa? Bila mana dia kata orang itu datang daripada pujian dan dia yang puji diri dia sendiri. Jadi kebenaran yang betul tu dia jadi buruk lah. Orang pun tak suka. Kita pun tak suka, betul tak? Kalau orang tu asyik puji diri dia sendiri je, kita pun tak suka. Banyak orang buat ni. Tak kempen lah. Saya telah berjaya. Kau puji diri sendiri tu. Dulu tempat ni tak ada apa-apa. Bila saya dilantik, saya telah berjaya. Tu. Itu perkataan-perkataan tu keluar tu, betul tak? Kita dengar, ya Allah meluatnya aku. Betul, orang benci tanpa saya, tempat ni jadi padang jarak, padang terkukur. Bahaya ni bahaya. Satu, dia rosakkan amal kita. Sebab kita ungkit apa kita buat. Tonton takkan dapat wakil rakyat sebaik saya. Allah. Aku kalau dengar, ngeri betul aku. Rupanya dalam kitab ada sebut dalam kitab ada sebut dah, siang-siang Jangan puji diri sendiri. Tidak ada wakil rakyat atas planet ni yang sebaik saya. Allah, apa dia cakap ni? Dia sedar tak apa dia cakap ni? Ni kalau orang politik, kempen, memang dia keluar kata gitu kadang-kadang. Dia keluar gitu Kita kadang cakap dengan pasangan kita. Awak takkan jumpa suami sebaik saya atas muka bumi. 7 hari. Apa? 7 hari apa? Itu cerita puaka betul lah. Pukul 7 dia siap, pukul 8 dia habis. Azan dia langgar. Pukul 8 baru nak main tuala nak mandi. 8 suku baru nak pakai telekung. 8.25 baru semayang. 7 hari semayang lewat. Itu tajuk cerita dia sebenarnya tu. Dah habis? Dah habis? Baguslah habis. Saya tak pernah tengok lah. Tapi sebab benda ni dia punya angin kuat sampai terpias tau. Dan kita pun tahu cerita ni. Nampaklah dekat WhatsApp, dekat Facebook. Tapi tak pernah tengok cerita ni. Nak tengok apa pukul 7 dah keluar, dah pergi mengajar. Memang tak tengok pun. Maghrib mengajar, tak tengok TV pun. Jarang tengok TV lah. Besok
Dia tengok orang ramai tengok, Astro banyak tengok, dia buat cerita lain pula. 8 hari aku benci mak mentua aku. Dia cerita lain pula. Oh, orang tengok lagi. Rating tinggi. 16 siri, 16 minggu. Semain lambat lagi maghrib. Dia tengok rating tinggi, dia ambil pelakon sama, dia bawa pula. Bapak mentua aku tak boleh pakai. Cerita lagi. Allah, siapa yang naikkan rating ke? Ni lah kaki-kaki drama ni. Allah, sial lah pukul 6 habis pukul 7. Kan? Dah pukul 7 tu keluar mesej. Bersiaplah diri tu sampai maghrib. Bolehlah tahan. Ini pukul 7 dia buat ni. Dia kata prime time. Bukan prime time, tu maghrib time. Rosak. Dan ketahuilah bahawa saja memuji diri sendiri itu adalah, Imam Ghazali kata, mengurangkan harga dirimu di sisi manusia. Orang pandang kita, orang pandang hina lah. Orang pandang kita, kalau Melayu kata, orang pandang menyampah lah. Orang tak suka. Orang pandang menyampah lah. Dia kata dia kacak, dia kata dia handsome, dia kata kau tengok motor aku, why suku je pun. Orang pakai serba baik lagi ramai. Dia kata dia elok, dia kata dia baik. Ni puji diri sendiri. Orang tengok, daripada orang respect dia, orang tak hormat dia. Apa? Itu aku dikatakan mengurangkan harga diri. Orang tak pandang dia sebenarnya. Cuma orang segan dengan dia je lah. Mungkin dia pangkat tinggi ke apa benda kan, dia dihormati oleh masyarakat, dia ada pangkat dalam masyarakat. Tapi sebenarnya hakikatnya dalam hati orang tak suka dia. Kenapa? Dia suka puji diri sendiri. Benar Imam Ghazali kata, dia mengurangkan harga dirimu. Orang tengok kita ni macam benda tak berharga lah. Itu nama dia kurang harga diri. Lepas tu dalam buku-buku motivasi dia selalu cakap, jangan bimbang dirimu tak dihargai. Tapi bimbanglah bila engkau tak punya harga diri. Itu ada dua perkataan yang beza. Dia kata jangan bimbang dirimu tak dihargai. Kita buat kebaikan dekat pejabat, dekat mana-mana, orang tak appreciate. Bila anugerah apa tu yang majlis setiap tahun tu, anugerah cemerlang tu, nama kita tak pernah naik pun. Nama orang lain naik, tapi kita kata aku buat kerja teruk. Aku datang paling cepat ke office, orang datang lambat pun ramai, tapi nama kita tak naik. Tak apa, jangan bimbang. Tak dihargai, jangan bimbang. Tapi lebih bimbanglah kalau kita ni tak ada harga diri. Tu dia kata gitu. Jangan bimbang kau tak dihargai, tapi bimbanglah bila engkau tidak punya harga diri. Antara punca dia apa? Bila orang pandang kita tak ada nilai. Kenapa? Suka puji diri sendiri. Suka puji diri sendiri. Tak ada nilai. Tak ada nilai langsung. Pada sisi manusia tak ada nilai. Itu yang paling patut kita bimbang. Orang tak hargai kita tak apa. Kita buat kerja. Allah akan nilai. Allah akan nilai. Allah akan bagi ganjaran yang sepatutnya. Dekat dunia pun dapat tenang hati, dekat akhirat pun dapat pahala yang sangat besar. Jangan risau. Kita kerja-kerja, orang tak buat farewell untuk kita, untuk tak buat majlis perpisahan. Jadi berhenti tak apa. Tak apa. Allah akan nilai. Jangan risau. Apa yang kita kena pastikan, pekerjaan kita ni, orang tak hargai tak apa, pastikan pekerjaan kita ni ada pahala yang kita boleh bawa pada akhirat. Itu yang penting tu. Itu nombor satu yang penting waktunya. Mengurangkan daripada dia kata, ketahuilah bahawasanya ni maksudnya apa? Sesungguhnya, sebenarnya, betul-betul bukan tipu. Betul-betul aku nak cakap ni, Imam Ghazali kata. Sesungguhnya, memuji diri sendiri itu adalah mengakibatkan mengurangkan daripada harga dirimu di sisi manusia. Orang pandang tak bernilai. Itu saya kata ni, orang pandang tak bernilai. Ini kata-kata ulama' ni, bukan kita sebut-sebut kosong. Orang pandang kita tak bernilai. Orang tak hormat kita. Dan ada dua perkara akibat dia. Menyebabkan turunnya kemurkaan Allah. Ini lagi menakutkan. Dengan manusia tak hormat kita. Dengan manusia tak pandang kita orang bernilai.
Manusia pandang kita macam benda-benda tak bernilai. Macam sampah. Gitulah. Macam benda menyibuk dia ni. Menyibuk je ni. Tahu puji diri sendiri je. Kat belakang orang cakap. Kat depan kita orang tak cakap. Ni akibat puji diri sendiri tu. Lepas tu nak atur perkataan ni nak kena hati-hati lah. Betul lah perkataan ni datang daripada hati kita. Kalau hati kita ni penuh dengan bangga, penuh dengan rasa kita hebat, memang akan keluar perkataan-perkataan yang memuji diri sendiri. Dia akan keluar automatik je. Kita tak atur pun dia akan keluar. Kadang-kadang orang tak puji, kita tanya, macam mana tudung aku ni? Okey tak? Orang kata okey, dia seronok lah. Kalau orang kata tudung kau tak match, dia marah lah. Dia marah. Tapi tanya berapa orang. Yang kita ni tahu dia ni memang marah. Tak mau cakap lah okey. Dalam hati kita, okey benda. Dia kata gitu. Betul. Lepas tu orang pandang sini tau. Orang pandang apa dia ni. Pagi-pagi sibuk nak minta kena puji. Orang pandang. Orang cakap gitu. Orang tak cakap depan kita. Orang cakap belakang kita. Tu nunjukkan apa? Dia tengok kita tak hormat lah. Tak respect. Apa dan akibat yang kedua yang lebih menakutkan, Imam Ghazali kata dalam kitab Bidayatul Hidayah ni, menyebabkan turunnya murka Allah Ta'ala. Pada siapa? Pada orang yang puji diri ni. Ini bahaya puji diri sendiri ni. Manusia pandang rendah satu hal. Manusia tengok kita tak ada harga satu hal. Di kalangan manusia satu hal. Manusia tak boleh mendarat pada kita pun. Tapi yang paling menakutkan, Allah murka. Bila Allah murka ni, akibat dia apa? Akibat dia, kita tak boleh ingat dia. Hatta waktu solat sekalipun. Berapa? Bila tanda Allah murka, dia tak bagi kita ingat dia. Allah benci je. Lepas tu, dia tak bagi lidah kita zikir. Dia tak bagi lidah kita sebut nama dia. Dia tak bagi lidah kita sebut nama kekasih dia. Itulah selawat pada Nabi. Dia tak bagi. Kenapa? Dia marah kita. Dia benci kita. Dia murka kita. Lepas tu, benda-benda taat nak buat susah. Itu tanda dia benci kita lah. Manusia ni, na'udzubillah. Nak buat benda baik tak boleh. Nak datang mengaji rasa payah. Padahal kadang-kadang tak ada buat apa pun lunch time. Tak adalah pergi makan ke apa ke, dah kenyang ke apa ke. Tapi nak pergi surau nak dengar kuliah ni rasa macam lagi perang. Macam lagi perang tau. Macam lagi perang. Rasa berat betul. Ni tandanya tak baik lah. Tapi kalau nak pergi tempat-tempat yang tak ada memberi apa manfaat, laju 11.30 dah turun pasar tani. Pasar tani lama tak ada Dah tak ada lagi dah. PKP. Badan lah aku tengok bas dengan kereta je dalam tu. Tak nampak pun diorang bawa laksa bawa naik. Tak tahu kalau sampai ke 12 ni dah berderu dah orang turun dah. Dah tak ada. Itu tanda tak baik lah. Kalau kita tak dapat susah buat baik, tapi senang buat benda tak baik, itu tanda Allah murka. Mungkin antara sebab yang kita tak sedar, kita suka puji diri sendiri. Tu sebab tu dikatakan eloklah kita ni diam sikit lah. Lidah kita ni diam sikit, jangan banyak cakap. Lepas tu ulama kata, engkau banyak cakap, engkau banyak salah. Engkau banyak salah, engkau banyak dosa. Engkau banyak dosa, maka tempat yang layak bagimu adalah neraka. Lepas tu jangan kena kontrol-kontrol sikit perkataan kita. Benda yang menyebabkan Allah murka ni kita kena jauh-jauh. Kena tahu juga apa menyebabkan benda Allah murka. Itu hari kita belajar berdebat, berkelahi, kan, menyebabkan turunnya murka Allah. Yang ni pun rupanya yang tak berdebat, tak berkelahi, tapi dia memuji diri sendiri, akibatnya turun juga murka Allah. Turun juga murka Allah. Jangan puji diri. Jangan cakap dengan orang, saya ni umur je 70, tapi awak tengok saya macam 40 kan? Jangan. Dia paksa orang cakap. Orang tak cakap pun. Orang kalau boleh cakap macam 80, tapi orang malu nak cakap dengan dia. Betul lah, macam 40. Dalam hati dia ketawa macam nak guling-guling lah. Orang cakap tu, dia tak sedar lah. Orang pandang di sini je. Orang pandang dengan harga. Allah, tak ada harga. Macam ni tak ada harga. Benda tak ada harga. Tu akibat tu manusia pandang dengan tak ada harga. Lepas tu Allah turun murka pula. Ni yang paling menakutkan, Allah turun murka. Jangan haraplah. Sebab tu kalau kita baca kitab kan, dia akan mulakan segala puji bagi Allah. Dia akan mula gitu kan. Dan kita dah belajar dalam tauhid, apa, puji-pujian tu ada 4 kan. Puji-pujian tu ada 4.
Satu, Allah puji diri dia sendiri. Innallaha ghafurur rahim, contohlah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah itu maha mendengar, maha melihat. Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Sesungguhnya Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Macam-macam lah Allah puji diri sendiri. Itu Allah puji diri dia. Nombor dua, Allah puji makhluk dia. Dia puji Nabi ni sabar. Dipuji manusia dalam apa? Dalam Quran dipuji. Satu, Allah puji diri sendiri. Nombor dua, Allah puji akan makhluk dia. Nombor tiga, makhluk puji Allah. Kita sebut puji-pujian. Kita sebut puji-pujian, Subhanallah, Allah Akbar, itu makhluk puji Allah. Nombor empat, makhluk puji makhluk. Kita pujikan kawan kita baik, jiran kita bagus. Ini makhluk puji makhluk. Kita kata anak kita baik, kita kata mak kita banyak jasa, kita baik orang dia. Kita kata pasangan ni baik, bagus pasangan ni. Jiran tangga kita baik. Itu makhluk puji makhluk. Dan ulama kata, empat ini, Allah puji diri dia, Allah puji makhluk, makhluk puji Allah, makhluk puji sesama makhluk. Itu nama dia, segala puji ni, empat-empat ni, layak hanya pada Allah. Itu segala puji bagi Allah ni empat ni lah. Lepas tu kalau orang puji kita, kita kena cakap puji Allah. Alhamdulillah. Orang kata akak ni dah berumur nak pencen tapi nampak sihat dah. Orang puji kita sihat. Dia dah tahu kencing manis, kencing tak manis semua ada ni. Kita kata apa? Alhamdulillah, pulangkan balik pada Allah. Pulangkan balik pada Allah. Orang puji kita kacak ke apa benda ke, pulangkan balik pada Allah. Kata apa? Alhamdulillah. Cukup. Sebab apa? Tak layak kita dapat puji. Kalau kita buat benda baik pun bukan kita buat, Allah beri kita buat. Buat kita puji, kau ni bagus lah, rajin kerja. Alhamdulillah. Jangan kata, buat kata kau ni rajin kerja. Takkan puji je bos. Takkan tak ada open table ke, bagi anugerah cemerlang ke kan. Cakap je Alhamdulillah. Lain tu Allah uruskan. Rezeki kita, anugerah ke, apa benda, penghargaan ke, dapat pangkat datuk ke, apa benda ke, bukan urusan kita. Allah akan uruskan. Allah beri, Alhamdulillah. Tak beri pun tak apa. Pastinya ada ganjaran pahala untuk kita. Mungkin dapat ganjaran kat dunia pun dapat. Alhamdulillah. Tu dikatakan segala puji itu bagi Allah. Kalau kita puji kawan kita yang mengakibatkan dia boleh riak, maka hukum puji itu jatuh haram. Tahu? Tapi kalau kita puji dia, menyebabkan dia lebih bersemangat untuk buat baik. Dia ni datang lambat. Pukul 9, pukul 10, pukul 9, pukul 10. Minggu tu 3 kali dia datang 7.30. Tak pernah. Kita kerja dengan dia lama. Tak pernah. Dia berapa kali kena warning datang lambat. Wah, kita kata bagus lah kau. Kau bagus. Macam ni lah, bagus kau. Kau datang cepat. Kita puji dia. Dengan kita bersangka, bila kita puji dia, dia akan semangat lagi nak cepat lah. Mudah-mudahan gitulah. Jadi dia punya prestasi kerja pun bagus. Elok lah. Gaji dia pun halal lah, datang cepat. Ni datang pukul 11, pukul 11, pukul 5 dia nombor 1 balik. Jadi kita puji dia. Sama macam budak-budak kecil. Lepas tu Imam Ghazali kata, wajarlah anak-anak diraikan atau diberi penghargaan apabila mereka berjaya buat kebaikan. Itu yang ada hari iktifal tu. Imam Ghazali kata gitu. Wajarlah anak-anak ni diberi penghargaan, diberi pengiktirafan. Itu yang dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu diberi hadiah kan. Nampak, dia beri hadiah. Betul lah tu. Jadi anak-anak ni kalau dia buat baik, kita pujilah dia. Bagus, abang bagus. Mama tengok abang sekarang ni semayang cepat. Bagus. Macam ni lah patutnya. Ni tanda-tanda ni anak-anak baik ni. Puji-puji dia sikit. Bagi dia semangat. Dia buat baik, bagi dia semangat. Dia cerita tadi dia tolong kawan dia kat sekolah. Kawan dia ni susah, tak ada duit belanja. Dia belanja kawan dia makan nasi lemak. Kita puji. Walaupun budak ni suruh menengah, kita puji. Bagus. Ni bagus, ni perbuatan yang bagus ni. Bagus, buat lagi. Buat besok-besok, buat lagi itu. Buat kebaikan. Dia kata dia tolong cikgu, puji. Kenapa? Anak-anak ni bila dia puji, dia ada semangat lah sikit. Dia ada semangat. Bagi dia semangat untuk buat kebaikan. Itu tak apa, itu puji tak apa. Tapi kalau kita puji orang dewasa, yang kita tahu, kadang-kadang orang puji bukan apa tau, orang nak budik je.
Nampak dalam majlis-majlis tau. Dia berucap, dia puji dia. Nampak tak? Dia berucap, dia puji orang tu pula. Dia jadi sesi puji memuji dia. Dia jadi sesi puji memuji dia. Kalau puji itu menyebabkan dia riak pada apa yang dia buat, ni hukum dia haram. Tak boleh. Rosaklah amal dia. Rosaklah amal dia. Sebab tu Allah Maha Penyayang. Kadang-kadang kita buat benda, satu tu majlis kebaikan lah. Kita buat kat surau lah, kat ofis, Maulid Nabi. Kita macam nak terlingkup, sampai tak tidur malam. Siapkan makanan, VIP nak datang, siapkan gini, pasang meja. Bila pengurusi acara ni berucap, dia tak sebut nama kita. Dia sebut nama orang-orang atas tu. Kita kata, apa aku macam nak pengsan kerja ni tak sebut. Elok tak sebut. Kenapa? Kalau sebut nanti kita bangga. Betul tak? Terima kasih pun tak ada, tak sebut. Eloklah tak sebut. Jadi tak ada rasa riak, tak ada rasa bangga. Allah akan bagi pahala yang berganda. Itu je. Kalau sebut, belum tahu tau. Belum tahu. Kadang-kadang tak ada buat apa pun. Pergi sana, arah sini. Orang yang buat kerja setengah mati pun tak sebut pun. Eloklah tak sebut, tak apa. Tak sebut, tak apa. Allah nak jaga kita punya pekerjaan ni, kita punya khidmat ni, supaya Allah nak beri pahala maksimum tanpa ada riak. Kadang-kadang gitu Kadang-kadang dia sebut, sebut tak apa. Bila sebut dia puji kita. Dia kata terima kasih, dia kata Syahid pasang PA system, dia sebut. Terima kasih Man menguruskan Rosman jemputan. Kita cakap terus lagi kita cakap Alhamdulillah. Segala puji itu layaknya bagi Allah. Cakap cepat-cepat. Sebelum syaitan masuk, dia kata hebat demo. Ni rosak ni. Dan kita bangga diri kita. Hebat aku. Majlis. Perdana Menteri datang aku handle tu. Jangan main-main tu. Dia kat diri dia. Dia cakap dengan diri dia. Dia cakap-cakap dengan orang. Jangan main-main tu. PM datang aku handle tu. Wah, ini macam kalau Donald Trump datang, aku boleh handle. Donald Trump, dia kata. Donald Trump pun tak datang sini. Dia proud. Dia kata ni shot sendiri. Dia cakap dengan orang. Satu hari nanti, dia cakap dengan orang. Kau tengok, PM datang. Siapa handle? Kau tengok, siapa handle? Ni muka ni handle kata. Oh, ni bahaya. Bahaya ni Lepas tu jangan puji diri sendiri. Bahaya dah. Kita tahu bahaya ni, kita jangan buat. Kenapa? Satu, orang pandang kita harga diri yang sangat rendah. Nombor dua, apa dia? Allah murka. Ni kita kena baca kitab ni. Menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala. Apa yang dapat kalau Allah nak murka? Tak ada makna lah hidup kalau Allah murka. Na'udzubillah. Minta lindung. Minta lindung dari kemurkaan Allah. Janganlah buat apa yang Allah murka. Sebab tu yang kita pernah cakap dulu, 10 perkara yang mendapatkan cinta Allah itu, antaranya engkau buat apa yang Allah cinta, engkau tinggal apa yang nafsu suka. Nafsu ni dia suka kena puji. Dan nafsu ni dia suka puji diri dia sendiri. Satu, dia suka orang puji dia. Lepas tu dia suka show off. Dia tunjuk nak puji diri sendiri. Ni sangat bahaya ni. Kalau kita kena lawan lah. Kenapa bimbang? Bimbang nanti turun murka Allah kat kita. Tu yang bimbang sekali tu. Apabila engkau mahu tahu. Dia kata kalau engkau nak tahu, Imam Ghazali kata, bahawa pujianmu terhadap dirimu sendiri itu tidak menambah martabatmu. Tidak menyebabkan kau lebih mulia sebenarnya. Tidak menambah akan martabatmu. Dia kata, di sisi orang lain. Kau pujilah diri kau sendiri. Dia tak akan tambah martabat kau lain. Orang tengok kau makin hina. Orang tengok kau makin buruk sebenarnya. Kalau kau tak tahu, dia kata. Cuba engkau lihat. Dia kata cuba contoh dia apa? Engkau lihat. Ada orang lain yang memuji diri sendiri di depanmu. Contoh dia kata, ada orang datang ke depan kita, dia berbual dengan kita, dia puji diri dia sendiri. Dia puji. Saya ni, dia kata, anak 4, dia kata, 3 ni saya berjaya didik dia sampai jadi doktor. Dia kata gitu. Itulah kejayaan yang terbesar saya. Dia kata gitu. Kita dengar
Tu bunyi puji diri tu. Tu puji diri tu. Tahu tak yang hebat jadi doktor tu, memang dia ada usaha lah. Tapi Allah yang izinkan. Ramai orang usaha pun, anak dia tak jadi doktor pun ada. Jadi kerja biasa je. Kenapa? Dari sebalik tu ada keizinan Tuhan. Jadi kalau dia bagus pun, tak layaklah dia kena puji. Sebab kita dah cakap tadi, segala puji itu adalah milik Allah. Bukan kita. Bukan kita. Kita, sebab tu bunyi puji diri ni, jangan cakap. Kalau orang kata, abang punya anak bagus, 4-4 jadi doktor. Kita cakap je, Alhamdulillah. Dah. Habis cerita. Alhamdulillah. Allah izinkan mereka ni jadi doktor. Kata gitulah, Alhamdulillah. Kita ni usaha je. Allah izinkan. Puji Allah terus. Tutup rasa bangga diri. Tutup untuk melanjutkan pujian diri sendiri. Kenapa? Kita tahu kalau kita buat, murka Allah datang. Murka Allah datang. Rupanya kejayaan kita, didik anak kita adalah satu istidraj menyebabkan Allah murka. Dengan apa? Dengan kita puji diri kita sendiri. Rupanya kita anggapkan, wah, ini satu kebaikan. Rupanya satu pembohongan, satu penipuan, supaya murka tu menjadi sebab datang kat kita. Betul saya kata jangan puji diri sendiri. Apa pun syukurlah. Apa pun syukurlah. Dapat ini ke, anak begini ke, pasangan begini ke, dapat pangkat ke, gitu gini ke, dapat itu ke, dapat ini ke, rumah besar ke, apa benda lah kebaikan kita dapat. Kita dapat belajar sampai dapat jadi IR ke, apa benda ke. Alhamdulillah. Anak kita 2 orang arkitek, 2 orang IR, 2 orang doktor, 6. 2 orang ini semua pakar besar-besar. Orang puji kita, bagus anak-anak tuan ni, Alhamdulillah. Bagus anak akak ni, Alhamdulillah. Puji itu serah pada Allah. Jangan kata, wah, anak akak 6-6 arkitek. Biasalah arkitek. Tak ada apa, biasa. Oi. Biasa. Kalau aku picit hidung dia. Biasalah arkitek. Tak ada apa arkitek. Anak awak apa? Kerani. Kerani je. Dia punya muka tu kerani je. Picit hidung dia. Tak ada apa anak saya DG 41. Kalau lagi tinggi DG apa? DG 41 ijazah. Kalau 44. Kalau JUSA C. JUSA A, JUSA B, JUSA C. Dia kata anak saya paling rendah pun DG 41 lah. DG 19 ni SPM allergic lah, tak boleh lah. Kurang hajar betul. Kita dengar geram. Anak aku kerani tu orang. Anak aku kerani tu orang. Saya kau nak menantu paling kurang DG 41 dia kata. Lagi geram. Lagi geram. Sabar-sabar. Muka senyum. Dalam hati mendidih. Dalam hati rasa nak keluar api. Kalau boleh kumang-kumang COVID nak datang ni. Sabar. Sabar. Istighfar banyak. Dalam hati. Astagfirullah. Mulut senyum. Tak boleh gitu bahaya. Kita dia tak tahu tau. Orang dengar, orang tak suka lah. Orang tak suka. Perkataan ini orang tak suka. Dia bagi contoh apa apabila engkau mau tahu, dia kata engkau mau tahu, dia kata, bahawa pujianmu tak dirimu itu tidak menambah martabatmu dengan lain, cuba engkau lihat ketika ada orang lain memuji diri sendiri di hadapanmu. Okey. Ia menyebut kelebihan pangkat, kelebihan harta dia. Dia sebut. Dia sebut. Dia ni, dia dapat itu, harta dia banyak ni, dia ada kereta gini, dia ada rumah gini. Dia kata, tudung dia tudung mahal-mahal. Dia kata tudungnya RM20 ke bawah tak boleh pakai, leher dia gatal, allergic. Dia kata, tudung dia main ratus-ratus, telekong dia brand ini, brand ini. Kalau telekongnya RM18 tu tak boleh pakai. Dia kata, nanti sembahyang air tak khusyuk. Dia kata, tak khusyuk, pakai tudung mahal pun tak khusyuk. Orang dengar orang cakap apa dia kata, ia menyebut-nyebut, dia kata, kelebihan pangkat dan hartanya. Cuba engkau rasakan betapa beratnya hatimu menerima ucapannya. Imam Ghazali kata, kita dengar, ya Allah, macam ada beban kayu balak atas berada kita tahu. Betul tak?
Saya lah, kalau ni semua para wali je. Dia dengar dia istighfar je. Sabar. Para wali dia tak kisah. Apa pun ringan bagi dia. Sebab tu orang puji-puji diri pun dia tak kisah. Puji lah. Imam Ghazali sendiri kata apa? Beratnya hati kau menerima ucapan dia. Dia cakap tu, manusia biasa macam kita tu sebenarnya lagi berat. Tapi kalau kita pun suka puji diri, dia pun puji diri dia, macam Hamilton. Okey, 5 minit kau puji diri kau, aku pula nak puji diri aku. Memang tak berat. Betul tak? Kalau sama perangai begitu. Berat dia kata. Seakan-akan engkau menerima sesuatu bebanan yang sangat berat. Jangan beratkan dada orang lah. Orang dah ramai sakit jantung tau. Orang dah ramai kena hypertension. Jangan jadikan lagi berat dada dia dengan kita pergi puji diri kita depan dia. Lagi pening dia. Dah kerja dia pening. Pagi-pagi dah keluar, dah tension. Sampai OP orang puji diri. Allah, hai berat dia kata. Setelah itu, lidahmu akan mencacinya. Bila? Sebaik saja ia beredar dari sisimu. Dia pergi je dia kata, tak boleh pakai dia ni. Dia aja yang betul, dia aja yang kaya, dia aja yang baik. Harta dia je banyak, anak dia je yang pandai, bapak mertua dia, bapak mertua ai, bapak mak mertua ai, mamak mertua dia je baik. Kecil manusia ni dia akan cakap tu. Dia akan cakap tu. Ini memang dia kata, engkau akan mencaci dia. Bila sebaik saja ia beredar dari sisimu. Masa dekat kita tak cakap. Kita diam kita terima je apa cakap. Oh, ya ke? Ya. Ya kan ya. Tapi kadang-kadang orang ni dia tak temu buku dengan ruas. Kena dia ditemu orang tak betul dia kata, kau ni apa ni, puji diri kau bagus. Waktu tu baru sentak. Waktu tu baru sentak tau. Kau tak tahu ke dia semua gula tu? Oh, kalau dia kena gitu taubat nasuha dia tak mau cakap lagi dah. Betul dia kata. Tapi bangsa kita ni dia segan tau. Dia segan. Nak tegur orang segan. Bangsa kita memang segan. Memang bangsa kita memang segan nak tegur orang yang buat benda tak baik. Selagi benda tu tak nyata lah. Selagi benda tu dari segi tak merosakkan orang lain, segan. Lepas tu kita tengok dekat mana-mana kan. Dekat tanda-tanda awam orang nak suruh flush. Lepas buang air flush pun, orang cakap pun bahasa beralas. Apa dekat tanda-tanda awam lah dulu dekat air hitam dulu, saya ingat dulu air hitam ada bus stand lama dulu lah, masa tahun 88 87 ada bus stand, ada tanda awam dia tulis pantun ada tikus, ada kucing, ada tikus, ada kucing. Dia kata sila pam lepas kencing. Dia kata gitulah lebih kurang. Dia guna pantun tau untuk tegur orang ni yang tak pam. Gitu lah. Dekat Hospital Banting pun sama dulu. Dekat bawah. Dulu anak saya bersalin sana, tu saya masuk tandas tu. Dia campal dekat kotak tandas tu. Dia tulis apa Apa tulis? Jalan pergi Perak, lepas tolong pam, lepas berak. Lebih kurang gitulah dia tulis. Sampai negeri Perak pun masuk nak nunggu orang. Lebih kurang gitulah dia tu. Jalan pergi Perak, tolong pam, lepas berak. Dia kata gitu. Dia terpaksa guna pantun tau, orang Melayu ni. Dia nak cakap, dia takut tau, orang kecil hati. Terpaksa guna tu bahasanya indah. Lepas tu bila orang puji diri sendiri depan orang, kalau orang tak bidas, orang diam orang diam. Orang berucap dalam majlis, dia puji diri sendiri. Kami telah berjaya, kami itu perkataan semua tu. Tak ada sebut langsung dengan izin Allah telah beri kami berjaya laksanakan tugas ni. Nama Allah tak sebut. Seolah-olah Allah tak main peranan dalam apa dia buat sehari-hari. Siapa buat teks ucapan ni kena sebut itu. Tulis. Kadang-kadang bos berucap ni kita buat teks. Kan? Kita tulis. Dengan izin Allah yang maha gagah, dia telah mengizinkan kami untuk menjayakan projek ini dengan on time. Seperti masa dah dijanjikan. Begitu besar rahmat Allah. Promotekan, pujikan Allah tu. Bukan kita. Sebab dia yang luluskan, kita buat on time. Jangan promote diri kita. Jabatan ini telah berjaya menghasilkan. Dia tulis jabatan ni.
Saya sebagai ketua sangat berbangga. Tengok tu. Perkataannya mengerikan lah. Mengerikan tau. Saya sebagai ketua jabatan sangat berbangga dengan sikap kami. Sikap kami je. Dia tak nampak Allah punya peranan. Patutnya kami bersyukur. Betul cakap perkataan tu lah. Sebagai orang Islam kan ada Allah. Kami bersyukur dengan jabatan ini yang telah berjaya. Allah beri izin pada kami. Yang tak daya ni sebenarnya. Kami tak daya tapi Allah bagi izin. Allah besarnya rahmat Engkau pada kami untuk jabatan kami. Macam itulah cakap patutnya. Barulah ada bunyi sikit tak ada puji diri. Ada bunyi sikit watak tu hamba. Begitulah. Begitulah cara dia patut dia. Elakkan puji diri. Kenapa? Bila dia cakap macam itu, dia berkeluar aja, orang akan caci dia. Bila sebaik saja mencacinya, sebaik saja ia beredar dari sisimu. Nampak tu. Nampak kayak kita tu kata apa? Apa nah tu? Nah tahu apa? Tahu tak engkau? Begitulah sebenarnya. Tu nah tu. Begitulah halnya. Apabila engkau memuji dirimu sendiri, macam mana orang datang engkau puji diri sendiri, dan engkau bila dia keluar, engkau akan caci dia, engkau tak suka dengan apa dia cakap. Begitulah halnya apabila engkau memuji dirimu sendiri di hadapan orang lain. Sebenarnya orang tak suka. Jangan kita tak tahu. Jangan kita ingat orang suka tau. Orang tak suka sebenarnya. Dah lah orang tak suka, Allah murka pula. Dua benda yang sangat bahaya. Sebenarnya mereka sebenarnya mencela engkau di dalam hati mereka. Bila? Ketika engkau masih berada di depan mereka. Dia pandang kita senyum. Dia kata, apa ni? Syok sendiri, dia kata. Macam bagus dia ni. Dalam hati. Imam Ghazali kata ni. Dalam hati dia akan cerita kita. Kenapa? Kita puji diri sendiri. Kemudian mereka akan mencela engkau dengan mulut. Keluar je, dia tinggal dua orang, dia kata kau tengok tu. Tak habis-habis nak puji diri sendiri. Tak sedar tau. Kita dah pergi dah. Masa kita depan dia cakap nanti. Masa kita pergi, dia akan mencaci engkau, mereka akan mencaci engkau dengan mulut mereka apabila engkau beredar dari sisi mereka. Ni Imam Ghazali kata tau. Lepas tu, elakkanlah perbuatan ni. Satu, manusia pandang kita hina. Nombor satu, Allah pandang dengan pandangan murka. Jangan puji-puji diri ya. Kalau kejayaan yang kita buat ni, kita kena letak sesuatu, ini adalah dengan izin Allah. Jangan pandang sebab yang kita buat, tapi pandanglah siapa yang menjadikan benda ini happen, terjadi. Itulah nama dia takdir. Kita boleh takbir tau. Kita boleh urus ini, urus itu, takdir. Tapi kita tak boleh melawan takdir. Tak boleh lawan takdir. Kalau Allah kata jadi, dia jadi. Kalau Allah kata tak jadi, kita buat macam mana pun tak jadi. Tapi sebagai asbab kepada kejayaan, kita mesti buat. Bagaimana Rasulullah itu sungguh-sungguh. Dia dakwah, dia ajak orang, dia nasihat orang. Dia pergi Taif. Dia pergi Madinah. Dia hijrah. Sungguh-sungguh dia buat. Tapi kejayaan itu ada daripada Allah. Sama juga macam para Nabi Rasul dulu. Itu isteri kepada Nabi Allah Ibrahim. Dia usaha. Dia pergi safar. Dia lari ke Marwah. Dia balik safar. Dia pergi Marwah. Kenapa? Dia nak cari air. Anak dia Nabi Allah Ismail ni dah kehausan. Tempat tu tak ada orang. Allah boleh bagi dia air. Tanpa dia lari, Allah boleh bagi dia air. Tapi dia terus usaha. Melahirkan sebab. Kita doa, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, engkau lah keselamatan, dari engkau lah keselamatan. Tapi kita kena lahirkan sebab. Naik motor pakai helmet. Ikatlah helmet tu. Jangan tak ikat. Nanti laga bumper, helmet dah pergi dulu. Kepala jatuh bawah. Lahirkan sebab. Ikatlah helmet. Pakailah helmet. Pakailah helmet yang apa? Itiraf apa? Sirim apa tu? Ini beli helmet RM13. Jatuh di tangan boleh pecah. Lahirkan sebab. Tapi yakinlah keselamatan itu daripada Allah. Naik motor mesti brake mesti elok. Jangan naik motor pagi brake tak ada. Tawakal. Itu bukan tawakal. Itu nak mati.
Tak boleh tu. Brake motor tak ada, jangan jalan. Tunggulah. Buka apa, bengkel buka ke apa. Kenapa? Tawakal ni, kita dah faham. Dia ada tauhid, dia ada usaha, dia ada penyerahan. Jadi usaha ni kena ada. Pasanglah brake dulu, baru jalan. Macam itulah. Pergilah belajar. Nanti Allah bagi ilmu. Tapi kita belajar ni, kita dapat ilmu ni, bukan sebab kita belajar. Allah beri. Tapi kita lahirkan sebab. Apa sebab dia? Kita pergilah belajar. Kita pergilah buka-buka kitab. Kita belajarlah cari ibadah yang betul. Allah bagi ilmu. Tapi yang bagi siapa? Allah. Tapi sebab kita lahirkan. Macam itulah. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Dia berusaha, dia tidak menafikan sebab. Lapar, pergilah makan. Tapi yang kenyangkan Allah. Sakit, makan ubat. Nasihat, pergilah senaman. Tapi nasihatkan Allah. Jangan cakap aku makan ni sihat, kalau tak makan ni tak sihat aku. Ni syirik. Jangan buat main. Tapi kena makan dah. Itu sunnah dia. Makan lah. Tapi yang kenyangkan bukan air. Allah. Letih, pergilah tidur. Tapi yang dapat bagi tenaga bukan tidur, Allah. Tapi perjalanan dia Allah suruh tidur. Perjalanan dia disuruh makan. Perjalanannya disuruh berubat. Baru tauhid kita betul. Jadi kalau kita dapat kejayaan Allah. Jadi nak puji diri, nak puji buat apa? Bukan aku. Bukan milik kita. Macam orang bagi kita pinjam. Kita driver. Driver syarikat swasta ni. Bos kita pakai Mercedes. Bos kita pergi luar negara. Covid tak boleh balik. Bos kita hantar WhatsApp. Engkau pakai dah kereta ni 6 bulan. Aku Covid tak boleh keluar. Tak boleh balik. Kita pergilah surau. Bawa Ferrari. Bos pergi Ferrari. Orang puji. Wah, engkau ni driver tapi engkau pakai Ferrari. Baguslah gaji engkau. Kita cakap apa? Kau cakap? Ni bukan kereta saya. Dia kereta bos. Saya kena pergi. Tidak, enjin mati rosak. Dia. Kalau tak start, bos suruh start, suruh bawa pergi jalan-jalan. Tidak, nanti enjin rosak. Kita tak start 6 bulan. Kita kata kita punya. Kenapa? Kita tahu ni bos kita punya. Sama juga apa saja kebaikan dan apa saja kelebihan yang kita ada. Kecantikan yang kita ada ke, apa benda ilmu yang kita ada, kepandaian yang kita ada, harta yang kita ada. Bukan kita punya. Bila bukan kita punya, orang puji, kita kata kenapa nak puji aku, bukan aku punya. Tu hebatnya kepahaman agama tu. Dia menyebabkan kita tak rasa apa-apa kita ada. Tapi usaha, kena usaha. Okey, cukup. Nanti kita sambung. Kebinasaan lidah yang dikata engkau jangan buat. Nombor 6. Nama dia apa? Melaknat. Ni lagi satu bab masalah ni. Moga-moga Allah lindung kita daripada segala penyakit-penyakit lidah yang menyebabkan dosa, menyebabkan murka Allah. InsyaAllah nanti kita jumpa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr allazina amanu wa amilus solihati tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Ampun maaf wa billahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.